hanya segelintir sahaja orang yang beriman. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat bahtera, membuat kapal. Maka Nabi Nuh pun buat kapal, tapi kapalnya dibuat ni di atas darat. Kemudian orang-orang kampung dia pun kata, apa ni kau buat kapal kat darat? Ini laut kat sana, ini kau buat kapal tengah darat. Nabi Nuh kata, nanti tahu kau apa yang akan berlaku. Maka setelah kapal pun siap, maka Allah perintahkan Nabi Nuh AS supaya bawa semua ke manusia yang beriman dan juga kepada sekalian haiwan-haiwan jenis jantan betina, semua yang dikumpulkan di atas kapal Nabi Nuh AS. Dan kemudian setelah itu berlakulah banjir yang besar. Langit turun hujan tak berhenti-berhenti dan kemudian air yang laut pun mula naik. Dan umat Nabi Nuh AS awal-awalnya mereka berjoget kerana turun hujan mereka suka. Tapi rupa-rupanya hujan itu bukan membawa rahmat tapi membawa balak. Sehingga hujan tak berhenti-berhenti dan air pun air sungai dan air laut semua naik. Akhirnya tenggelamlah umat Nabi Nuh AS. Bahkan bukan umat Nabi Nuh di kampungnya saja, seluruh dunia tenggelam dengan air banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi tidak ada satu pun yang hidup di zaman Nabi Nuh AS melainkan mereka yang di atas bahtera Nabi Nuh AS. Jadi yang menjadi umat manusia setelah Nabi Adam AS ialah terkumpul pula di atas bahtera Nabi Nuh AS. Dan di atas bahtera Nabi Nuh AS itulah pula keturunan Nabi Nuh, anak cucu Nabi Nuh AS daripada keturunan Nabi Adam AS. Subhanallah. Begitulah sebab Nabi Nuh AS dia dinamakan Abul Bashar, bapa manusia. Kerana semua manusia datangnya daripada keturunan Nabi Nuh dan Nabi Nuh AS berketurunan daripada Nabi Adam AS. Subhanallah. Begitulah dia Allah SWT telah jadikan banjir yang amat besar sekali. Tetapi Allah Ta'ala telah jadikan surut banjir itu setelah manusia yang ingkar itu binasa. Maka Allah Ta'ala jadikan kapal Nabi Nuh itu tersangkut di atas Bukit Judi. Bukit Judi itu di mana? Sebahagian riwayat mengatakan Bukit Judi itu berada di negara Turki, dekat dengan selatan Turki, dekat dengan negeri Syria. Sampai sekarang masih lagi ada bukit tersebut. Dan bekas-bekas kapalnya pun masih lagi ada. Begitulah kata orang-orang yang mengkaji sejarah. Dan begitulah dia kisahnya Nabi Nuh AS, kapalnya mendarat pada tanggal 10 Muharram. Dan begitu juga Nabi Allah Sulaiman AS yang diberikan kerajaannya yang besar, iaitu pada tanggal 10 Muharram. Kita tahu kisah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu Wa Taala 3 doa. 3 doa itu dia minta, pertama dia minta, ya Allah berikanlah aku kebijaksanaan yang dapat aku berhukum dengan perintah yang kehendak engkau. Begitulah Allah Ta'ala berikan Nabi Sulaiman AS kebijaksanaan. Antara kebijaksanaan Nabi Sulaiman AS, beliau ini satu masa bersama dengan ayahnya iaitu Nabi Daud AS. Nabi Daud AS merupakan sebagai king ataupun raja dan juga seorang Nabi. Orang-orang Yahudi mereka hanya terima Nabi Daud sebagai king saja, sebagai raja saja, tapi tak terima sebagai Nabi. Begitu juga Nabi Sulaiman, mereka hanya terima sebagai King Solomon atau Raja Sulaiman. Tapi kita umat Islam menerima Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebagai raja dan juga sebagai seorang Nabi. Nabi Sulaiman AS meminta pada Allah berikan dia kebijaksanaan supaya dapat dia berhukum dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka dengan satu peristiwa berlaku di mana 2 orang perempuan, seorang perempuan tua dengan perempuan muda, dengan perempuan tua tu menggendong seorang baby. Kemudian dua-dua mereka dibawa ke depan mahkamah iaitu Nabi Daud AS. Kedua-dua mereka mengaku baby itu adalah milik mereka. Jadi oleh kerana tak ada bukti siapa yang punya, maka Nabi Daud AS menghukumkan bahawa baby itu yang dipegang oleh ibu tua itu, maka itulah baby dia. Tetapi Nabi Sulaiman baby ini kita belah dua, setengah yang ibu tua ambil, setengah ibu muda ambil. Maka kata ibu yang muda, tak apalah, aku tak dapat pun tak apa asalkan baby ni hidup. Ibu yang tua kata, biar puas, tak dapat hidup pun mati pun tak apalah, setengah-setengah. Maka berkata Nabi Sulaiman AS, wahai ayah, ibu yang sebenarnya ibu takkan sanggup melihat anaknya mati dibunuh depan mata dia. Maka dengan ini menunjukkan bahawa ibu muda inilah yang memiliki anak
ini. Subhanallah. Ini kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini itu antaranya, banyak lagi. Maka begitulah Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman yang kedua. Iaitu keduanya ialah meminta, ya Allah berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesiapa sebelum aku dan selepas aku. Maka dengan itu Allah Ta'ala telah anugerahkan Nabi Sulaiman kerajaan. Kerajaan Nabi Sulaiman itu apa? Dia menjadi raja dunia ini. Menjadi raja pemimpin dunia ini. Bukan hanya raja pada manusia. Semua jin di bawah perintah Nabi Sulaiman. Semua burung-burung di bawah perintah Nabi Sulaiman. Semua haiwan-haiwan yang melata. Ayam, pokok, kita katakan binatang buas. Semut, semuanya di bawah perintah Nabi Sulaiman AS. Termasuklah manusia. Dan semua angin-angin pun di bawah perintah Nabi Sulaiman AS. Memang betul-betul dia itu raja dunia. Dan pada hari apakah dia dikabulkan doa dia? Pada tanggal 10 Muharram. Satu masa Nabi Sulaiman AS tengah duduk di dalam dewan dia. Maka dia duduk dengan menteri-menteri dia. Ada satu orang di luar pintu melihat pada menteri di sebelah kanan Nabi Sulaiman. Dia tengok menteri itu. Menteri itu tanya, wahai Nabi Sulaiman, tu siapa tu tengok aku? Nabi Sulaiman kata, itu malaikat maut. Ha? Malaikat maut? Jangan-jangan nak ambil nyawa aku tak? Wahai Nabi Sulaiman, hantar akulah jauh-jauh daripada sini. Nabi Sulaiman perintahkan angin supaya bawa menteri ini pergi ke negeri China. Sekejap, sekali mata, zoom, dah sampai negeri China. Tak payah nak booking tiket kapal terbang pun. Maka kemudian apabila menteri ini sampai ke negeri China, maka malaikat maut sudah tunggu dia di negeri China. Menteri kata, engkau lagi kat sini? Malaikat maut kata, itulah aku pelik bila Allah Ta'ala kata pada aku, ambil nyawa engkau di negeri China. Tapi aku tengok engkau kat tempat Nabi Sulaiman. Rupa-rupanya engkau nak datang ke negeri China. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni. Ajal maut ni tak boleh kita lari. Kira sampai masanya kita mesti pergi. Itulah kita siapkan diri kita. Jadi begitulah Nabi Sulaiman, dia berkuasa atas angin dan dia berkuasa atas jin. Semua jin-jin tu masa zaman Nabi Sulaiman amat takut dengan Nabi Sulaiman. Mereka bekerja membangunkan bangunan-bangunan besar, membangunkan kita katakan dewan-dewan dan menyelam itu pada tanggal 10 Muharram. Dan doa Nabi Sulaiman yang ketiga, yang masa itu belum dikabulkan lagi, tapi Nabi kita SAW mengatakan, aku harap dikabulkan Allah. Dan harapan Nabi tak pernah ditolak oleh Allah. Apa dia doa Nabi Sulaiman yang ketiga? Iaitu, ya Allah, janganlah seseorang keluar pada rumahnya dengan niat dan tujuan untuk salat dalam Masjidil Aqsa, iaitu di Baitul Maqdis, melainkan kau ampunkanlah dia seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maka pada masa itu belum dikabulkan lagi. Tetapi Nabi kita SAW jawab, aku harap dikabulkan. Harapan Nabi tak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Arti katanya lain. Sesiapa yang keluar pada rumahnya dari Singapura ke Malaysia ke dengan tujuan nak pergi Baitul Maqdis, dengan tujuan nak solat dalam Baitul Maqdis, maka dia diampunkan Allah Ta'ala seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Tuan-tuan dan puan-puan, dah pernah pergi Baitul Maqdis ke belum? Dah pernah ke belum? Yang dah pernah angkat tangan saya nak tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das admi hebai. Baru 10 orang saja. Ini ada berapa puluh ni? Masya Allah, Masya Allah. Jangan tuan-tuan. Ini Baitul Maqdis, kiblat kita yang pertama. Ini kiblat kita semua Nabi-Nabi. Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi kita SAW. Kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Cuma Nabi kita menghadap Baitul Maqdis hanya 16 bulan saja. Muharram juga Allah Subhanahu Wa Taala telah keluarkan Nabi Allah Yunus alaihissalam daripada perut ikan nun. Ikan nun itu ikan, kita kata ikan yulah ya, ikan paus ya, ikan paus yang besar. Dari Nabi Yunus alaihissalam, panjanglah ceritanya. Pendek katanya bahawa dia telah jatuh ke dalam laut, dilontar ke dalam laut daripada kapalnya dia naik, dan kemudian ikan yu ataupun ikan paus telah buka mulutnya, maka dia pun masuk dalam mulut ikan nun itu ataupun ikan paus itu. Maka dengan itu dia duduk dalam perut ikan itu, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Di mana Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam perut ikan itu, tidak nampak matahari dalam kegelapan
kegelapan. Sebagaimana Allah sebutkan fi zulumatin salas, dalam kegelapan yang 3. Gelap perut ikan, gelap dalam perut laut dan gelap dalam waktu malam. Jadi Nabi Yunus AS tak menampak matahari selama 3 hari atau 40 hari dan tak ada makanan apapun. Badan dia sudah jadi lembik macam jelly dah. Kemudian pada 10 Muharram, Allah Ta'ala pun keluarkan daripada perut ikan. Kerana sebabnya berkatnya, Nabi Yunus AS setiap hari berbaca zikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini tasbih Nabi Yunus AS. Jadi kita pun kalau sekiranya sesiapa yang sakit, kalau kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, jangan kurang pada 40 kali. Kalau kita jumpa orang sakit pun kita pesan jangan baca ni jangan kurang pada 40 kali setiap hari. Apakah dia fadilatnya? Kalau dia mati dapat pahala mati syahid. Kalau dia sembuh maka dia ampunkan semua dosa-dosa dia. Jadi Nabi Yunus AS baca tak berhenti-berhenti. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka inni, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku telah menzalimi diriku. Menyesal atas perbuatan diriku. Mengaku aku ni salah. Maka dengan itu Nabi Yunus AS pun dikeluarkan Allah pada tanggal 10 Muharram. Apabila dia keluar dari perut ikan tu, diletakkan di satu pulau, maka badan dia lembik macam jeli, tak boleh nak berjalan pun tak boleh. Allah tumbuhkan satu jenis pokok. Pokok itu diambilnya airnya, diperah buahnya, minum airnya, dimakan buah-buahannya sebagai makanan, dan diambil daunnya disapu kat badan dia kerana kulit dia sudah rosak habis kerana tak menampak matahari lebih daripada 40 hari. Maka akhirnya Nabi Yunus pun diberikan sihat. Pokok apa tu? Pokoknya iaitu perut ikannya pada 10 Muharram. Dan begitulah Nabi Yaqub AS. Allah SWT kembalikan penglihatan matanya setelah menjadi buta, iaitu kerana menangis, selalu tiap-tiap hari menangis kerananya mengenangkan Nabi Yusuf AS kehilangan. Maka kembalilah penglihatannya pada 10 Muharram. Subhanallah. Panjanglah cerita dia, tapi lain kali kita cerita bila kita sampai di makam Nabi Yaqub AS di Hebron. Di Hebron tu sana, di Baitul Maqdis tuan-tuan ya. InsyaAllah siapa ikut saya nanti kita ceritakan kat sana lebih panjang lagi. Dan demikian juga dikeluarkan Nabi Yusuf AS, iaitu daripada pergi Telaga Buta pada tanggalnya 10 Muharram. Nabi Yusuf AS. Kita tahu sejarah Nabi Yusuf AS. Beliau telah dikhianati oleh adik-beradik dia, yang di mana adik-beradik dia jealous kepada dia kerana bapaknya Nabi Yaqub selalu sayang pada Nabi Yusuf AS. Jadi akhirnya mereka buat planning, akhirnya mereka mencampak Nabi Yusuf di bawah dalam Telaga Buta. Harap-harap Nabi Yusuf matilah dalam telaga tu. Tapi rupa-rupanya tidak. Di mana satu caravan orang-orang peniaga Arab lalu di situ nak pergi ke Mesir, kemudian nampak telaga, ingat ada air, nak ambil air, sekali tengok ada Nabi Yusuf kat dalam. Dia tak tahulah itu Nabi, tapi budaklah, Nabi Yusuf masih budak lagi. Maka dia keluarkan Nabi Yusuf AS pada telaga tu pada tanggal 10 Muharram. Syekh Anwar al-Muslimat yashufuna yani fi screen fi waraq mumtaz. Dan begitulah Nabi Yusuf AS dikeluarkan daripada telaganya pada 10 Muharram. Dan demikianlah pula disembuhkan Nabi Allah Ayub AS daripada penyakitnya pada 10 Muharram. Apa kisah Nabi Ayub? Ringkasnya Nabi Ayub ni seorang yang kaya tuan-tuan ya. Kaya dan dia dermawan. Banyak dia menderma. Dan dia juga mempunyai ladang. Subhanallah. Dan dia mempunyai isteri yang ramai. Tetapi Allah Ta'ala buat ujian pada dia, di mana Allah Ta'ala jadikan semua ladang dia hangus terbakar, semua rumah-rumah dia habis terbakar, harta dia semua habis terbakar, isteri-isteri dia pun lari tak mau duduk dengan dia lagi pasal dia jatuh miskin. Bukan jatuh miskin saja, maka Nabi Ayub AS menjadi penyakit pula, berulat tubuh badan dia.
Kemudian isteri dia yang bernama Rahmah, isteri dia kata, bang, doalah minta pada Allah Ta'ala sembuhkan sakit ini. Maka Nabi Ayub kata, berapa lama kita dah, berapa sakit ni? Kata isteri dia baru 18 tahun. Kata suami dia, kita ni baru sakit 18 tahun. Allah Ta'ala dah bagi kita kaya raya, senang, lenang, sehat walafiat berpuluh-puluh tahun. Malu aku nak minta Allah sembuhkan sakit aku. Allah, kita ni tuan-tuan kalau kena sakit saja, Ustaz minta doa Ustaz, oh Syekh minta doa. Kita tak boleh, berapa lama? Baru setahun. Baru setahun, baru 2 tahun. Nabi Ayub 18 tahun. Malu nak minta Allah sembuh sakit. Pasal apa? Allah bagi sihat. Kita dah sihat 60 tahun, 70 tahun. Baru sakit ni 1-2 tahun. Sabarlah tuan-tuan ya. Semua sakit ini ada hikmahnya. Allah nak ampunkan dosa kita, nak angkatkan darjat kita ya. Kita redha dengan takdir Allah, tu sudah satu ibadat yang besar sekali. Maka begitulah Nabi Ayub AS, dia tidak minta pada Allah doa minta sembuh sakit, tapi dia mengatakan Rabbi masina dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku terkena penyakit dan Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tak cakap sembuhkan sakit, tapi Kau Maha Pengasih ke Maha Penyayang. Jadi akhirnya Allah Ta'ala sembuhkan sakit Nabi Ayub AS. Tapi sembuh sakit itu bila? Pada tanggal 10 Muharram. Allah Ta'ala kembalikan kekayaan dia. Allah kembalikan semua harta-harta dia. Begitulah Allah Ta'ala kembalikan dia hidup mewah seperti mana sedia kala. Begitulah juga pada tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala telah turunkan hujan yang pertama sekali ke muka bumi ini pada hari 10 Muharram. Setelah Allah jadikan muka bumi ini, maka hujan yang pertama Allah turunkan pada langit ialah pada tanggal 10 Muharram. Subhanallah. Bila tu 10 Muharram? Besok 10 Muharram. Subhanallah. Begitulah tuan-tuan dan puan-puannya. Banyak sejarahnya 10 Muharram atau kita katakan hari Ashura. Jadi apakah yang kita nak lakukan pada 10 Muharram itu? Antaranya ialah kita berpuasa 10 Muharram. Itulah yang telah dipesankan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Berpuasa sunat pada 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat daripada kelebihan ini, dosa kita setahun sebelum ini semua diampunkan Allah. Daripada 10 Muharram tahun lepas sampai pada tahun ini punya 10 Muharram, semua dosa diampunkan. Tapi dosa itu dosa apa tuan-tuan? Dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa kecil. Adapun dosa besar, itu wajib kita bertaubat, taubatan nasuha. Adapun dosa kita dengan manusia, itu wajiblah kita minta ampun dan minta maaf dengan manusia tersebut. Tak selesai dengan kita puasa Ashura. Tapi puasa Ashura tu dihapuskan dosa, dosa kecil kita dengan Allah SWT. Begitu juga dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada pahala 10,000 malaikat. Dan sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram, maka akan diberi pahala 10,000 orang haji dan umrah. Dan 10,000 pahala orang mati syahid. Subhanallah. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut, hari Ashura, maka Allah Ta'ala akan menaikkan dengan setiap rambut itu 1 darjat. 1 darjat antara langit dan bumi. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Ashura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Subhanallah. Ini kelebihan yang amat besar tuan-tuan ya. Apa dia? Pertama, kita puasa pada hari Ashura besok. Keduanya, kita kalau jumpa anak yatim, sapu kepala mereka. Sebanyak mana rambut yang kita sentuh di, satu helai rambut dinaikkan darjat kita 1 darjat. Kalau ada 10,000 rambut, 10,000 darjat naik. Masya Allah, 1 darjat antara langit dengan bumi. Dan begitu kalau kita ada rezeki, kita bagi orang buka puasa. Ustaz nak bagi kat mana? Tengoklah. Kalau ada orang buat apa ni kita katakan NGO kita usaha untuk beri makan pada orang miskin dekat mana-mana negeri miskin. Di Singapura baik, di Indonesia baik, di Kemboja baik, di Bangladesh baik ya. Kita bagikan mereka, bagikan orang miskin makan. Orang-orang miskin makan, 1 orang miskin makan. Kita bagi mereka berbuka puasa pada hari Ashura seperti kita memberi kenyang makan seluruh umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Apalagi kalau kita beri makan banyak orang.
Kalau sekiranya masjid ada buat makan buka puasa, kita pun hulurkan derma. Saya nak derma lah untuk besok hari Ashura buka puasa. Masjid jangan tolak. Kita pun buat buka puasa. Besok siapa puasa Ashura, mari datang buka puasa di masjid umpamanya. Begitulah kalau kita ada adik-beradik, kita jemput abang, kakak, marilah datang rumah saya, buka puasa hari Ashura di rumah saya. Jadi kita dapat pahala yang besar itu. Demikianlah muslimin rahimakumullah, satu kisah di Baghdad, seorang wanita muslimah yang miskin dengan 2-3 orang anak dia yang yatim datang ke kedai datang ke kedai orang muslim di Baghdad, dan pada hari Ashura. Kemudian dia pun berkata kepada saudara muslim itu, aku hari ini puasa Ashura, aku tak ada apa nak buka puasa, ini anak-anak yatim, boleh tak kau sedekahkan kepada aku sesuatu? Maka orang saudagar Islam itu kata, pergi, jangan ganggu aku, nak tengah bisnes ni. Maka perempuan miskin ini pun pergi ke kedai sebelah, kedai Yahudi. Kemudian dia kata, wahai Yahudi, hari ini hari Ashura, aku berpuasa, anak-anak aku ni yatim, boleh tak kau bagi aku sesuatu untuk aku buka puasa dan makanan untuk anak-anak yatim ini? Yahudi ini tak sampai hati, dia pun sedekahlah pada orang perempuan miskin ini. Kemudian pada malam hari, saudagar muslim ini bermimpi satu mahligai besar sekali, cantik sekali. Maka saudagar muslim ini pun nak masuk, pengawal kata tak boleh, ini bukan mahligai engkau. Habis mahligai siapa ni? Ni mahligai Yahudi yang kedai di sebelah kedai engkau. Dia pun terkejut pada tidur. Alamak, rupa-rupa Yahudi itu sedekah perempuan miskin itu, dia dapat satu mahligai lah dalam syurga. Maka besok pagi-pagi lagi dia pergi kedai Yahudi, dia tunggu Yahudi itu datang. Kemudian bila Yahudi pun datang, wahai Yahudi, kau semalam sedekah berapa kepada orang miskin perempuan tu? Aku bagi kau double. Semalam dia minta kau sedekah, kau tak bagi Lah sekarang kau dah nampak aku punya mahligai di syurga, baru kau nak bagi double. Tak ada. Dia pun terkejut juga, si saudagar muslim. Macam mana kau tahu mahligai engkau dalam syurga? Ya, aku dah tengok mahligai aku dalam syurga, dan sekarang aku beriman pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nampak tuan-tuan ya? Sedekahlah kita pada hari Ashura. Jangan lokek. Orang-orang miskin sedekah. Orang yang anak yatim sedekah. Orang fakir miskin kita sedekah. Orang yang berhajat kita sedekah. Ini sekarang ni kita tak ada duit ustaz. Tak apa, 10 sen pun tak apa, 20 sen pun tak apa. Yang penting kita sedekah. Kalau ada banyak, lebih baik. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia bersedekah pada hari Ashura sangat-sangat dianjurkan. Maka lalu para sahabat pun berkata pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah Allah Ta'ala telah melebihkan hari Ashura daripada hari-hari lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, memang benar. Allah Ta'ala telah menjadikan langit dan bumi pada hari Ashura, menjadikan laut pada hari Ashura, menjadikan bukit-bukit pada hari Ashura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Ashura, lahir Nabi Ibrahim juga pada hari Ashura, dan seterusnya lah yang telah kita sebutkan yang peristiwa yang berlaku pada hari Ashura. Jadi apakah kita nak lakukan pada hari Ashura ni tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang kita perlu lakukan pada hari Ashura, bukan hanya Ashura sajalah. Kalau boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan pun kita buat ya. Tapi ini lebih khusus kepada hari Ashura. Antaranya pertama ialah kita melapangkan masa belanja anak, suami dan isteri. Maknanya kita besok hari Ashura jangan lokek. Belanjakan, duit pasar kita selalu belanja $10, kita gandakan $20. Biasa kita belanja untuk duit pasar kita $40, kita gandakan $100. Bagi makan anak-anak kita. Kalau anak kita selalu makan nasi dengan kita kata sayur, bagi mereka makan ayam sikit, bagi mereka luaskan makanan mereka pada esok hari. Maka apa fadilatnya? Fadilatnya akan Allah lapangkan hidupnya pada tahun ini. Allah murahkan rezeki kita. Dan keduanya, memuliakan fakir miskin. Allah akan melapangkan dalam kubur nanti. Pada besok hari, kalau ada orang fakir miskin minta sedekah, jangan kita pandang hina. Sedekahlah dia. Walaupun tak ada duit 10 sen lah kita sedekah. Jangan kita lokek.
dan Allah akan lapangkan kita dalam kubur kita. Dan demikian juga daripada hari besok Asyura, menahan marah kita. Jangan kita marah, jangan kita gaduh, jangan kita bertengkar. Di akhirat nanti Allah akan memasukkannya ke dalam golongan yang diridai oleh Allah SWT. Dan juga pada besok hari-hari Asyura, kita menunjukkan orang sesat. Kalau sekiranya ada orang dia tak tahu mana jalan nak pergi Masjid Khalid, kita tunjukkan, kita pimpinkan, itu ni Masjid Khalid ni. Itu yang sana tu nak buka nanti bulan November. Ini sekarang kita pakai untuk salat. Kita tunjukkan di jalan yang baik, maka kita akan diberikan Allah SWT memenuhkan cahaya iman dalam hati kita. Dan juga pada hari Asyura, kita menyapu, mengusap kepala anak yatim. Allah akan mengurniakan sepohon pokok di syurga, tiap-tiap rambut yang disapunya. Dalam hadis yang lain disebutkan, tiap-tiap rambut yang disapunya. Dalam hadis yang lain disebutkan, seakan diangkatkan satu darjat pada setiap rambut yang disapunya. Dan juga pada hari Asyura besok, kita bersedekah. Allah akan menjauhkan kita daripada neraka sekadar jauh seekor burung gagak yang terbang, tak berhenti sampai dia mati. Maknanya Allah jauhkan kita daripada api neraka. Api neraka sangat-sangat panas, tuan-tuan. Panas yang api neraka 500 tahun sebelum sampai pintu neraka sudah tak tahan panas. 500 tahun. Bagaimana kalau kita dah dekat neraka 100 tahun? Na'udzubillah min zalik. Tapi Allah jauhkan kita daripada api neraka seperti burung gagak yang terbang sampai dia mati. Jauh mana dia pergi, jauh itulah kita dijauhkan Allah daripada api neraka. Dan juga pada hari Asyura besok, kita memelihara kehormatan diri kita. Jaga kehormatan kita. Jangan kita buka aurat. Jangan kita buat maksiat. Jaga mata kita. Jangan tengok perkara tak baik. Maka Allah akan kurniakan dia hidupnya sentiasa diterangi cahaya keimanan. Tidak dia akan sakit berat pada tahun itu. Lafaz niatnya, sahaja aku mandi sunnah hari Asyura kerana Allah Ta'ala. Dan pada hari Asyura besok, iaitu dia tu bercelak, tidak akan sakit mata yang pada tahun itu. Celak ini memang sunat Nabi kita SAW. Bukan kata orang perempuan saja, orang lelaki pun sunat. Tapi kalau sikit pada Asyura memang disunatkan lagi. Dan demikian juga pada hari Asyura besok, maka kita membaca Qul Huwallahan hingga akhir 1000 kali. Siapa yang buat itu 1000 kali baca Qul Huwallahan besok, maka Allah akan memandangi dia dengan pandangan rahmat di akhirat nanti. Bila Allah pandang hamba dia dengan rahmat Allah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Membaca surah Qul Huwallahan 1000 kali. Dan demikian juga pada hari Asyura besok, sembahyang sunat 4 rakaat. Sembahyang sunat 4 rakaat, Allah akan mengampunkan dosanya walaupun telah berlarutan selama 50 tahun. Lafaz niat dia, sahaja aku sembahyang sunat hari Asyura 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama dan kedua lepas Fatihah, baca Qul Huwallahan 11 kali. Itu 4 rakaat. Rakaat ketiga, keempat tak ada baca apa-apa. Dan pada hari esoknya, pada hari Asyura, kita bacalah sebanyak 70 kali. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. 70 kali. Dan dia tidak akan mati pada tahun itu. Jadi kalau sekiranya akan Allah SWT nak takdirkan dia mati, maka dia dilupakan tak membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau siapa-siapa besok tak baca Hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali, itu ada tanda-tanda dah nak mati dah tu ya. Jadi kalau tak mau mati, baca Hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali, tuan-tuan ya. Tak susah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan demikian juga menjamu orang berbuka puasa, diberi pahala seperti memberi sekalian orang Islam berbuka puasa. Dan puasa sunat pada esok hari. Jadi malam ini kita niat, sahaja aku puasa esok hari sunat hari Asyura kerana Allah. Sekarang pun kita dah boleh niat, tuan-tuan. Mari kita niat. Sahaja aku niat esok hari puasa sunat hari Asyura kerana Allah. Jadi itu dah niat dah tu ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan besok puasa sunat Asyura. Apakah pahalanya? Seperti mana kita dah sebut tadi, pahalanya diberikan pahala seperti 1000 orang, 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali mati syahid, dan diharamkannya daripada api neraka. Subhanallah. Itulah dia amalan-amalan yang disunatkan kita lakukan pada hari Asyura. Jadi apakah amalan yang telah kita sebutkan tadi? Ialah antaranya ialah berpuasa. Tapi berpuasa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan puasa Asyura ini adalah orang-orang Yahudi pun berpuasa Asyura. Sebab orang Yahudi ini mereka berpuasa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah Munawwarah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Nabi bertanya pada orang Yahudi, kenapa kamu puasa hari Asyura? Mereka menjawab, hari ini hari Allah Ta'ala telah beri kemenangan pada Nabi Musa AS. Jadi kami berpuasa kerana kami bersyukur
Allah beri kemenangan. Sebab Nabi Musa membawa siapa? Membawa Bani Israel. Siapa tu Bani Israel? Yahudi lah. Jadi kaum Yahudi itu selamat dengan dibawa oleh Nabi Musa yang dikejar oleh Firaun pada hari Ashura. Maka dengan itu mereka pun berpuasa. Maka kita pun disuruh oleh Nabi kita SAW puasa hari Ashura. Cuma Nabi SAW ada perintahkan pada kita, sumu yauma Ashura wa khaliful Yahud, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dah. Berpuasalah kamu pada hari Ashura dan bezakanlah puasa Yahudi daripada puasa kamu. Iaitu kamu puasa sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Jadi di sini kita disuruh oleh Nabi SAW puasa hari Ashura. Tapi puasa Ashura tu jangan sama macam Yahudi. Yahudi dia puasa hari Ashura sahaja satu hari. Jadi Nabi kata puasa sehari sebelum, bila tu? Hari inilah. Tasu'a, hari yang ke-9. Dan juga hari yang ke-11. Jadi 9, 10, 11. Jadi disunatkan kita ni kalau boleh puasa hari Ashura 9, 10, 11. Hari Ashura tu hari apa? Hari 10. Tapi sebelumnya puasa supaya tak sama seperti Yahudi. Yahudi dia puasa hari Ashura single saja. Jadi kita puasa hari 9 dan hari 10. Ustaz, saya terlepas hari 10, hari 9 tak puasa. Kalau tak dapat puasa hari 9, kita puasa hari 10 dan hari 11. Sebab tu alim-alim ulama kita telah mengatakan bahawa tentang darjat orang puasa Ashura, kalau dapat 9, 10, 11. Itu yang paling afdal sekali. Tak dapat 9, 10, 11, maka 9 dengan 10 ataupun 10 dengan 11. Antara salah satulah 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Ataupun 10 sahaja, ya. Tapi kalau sekali dapat 9, 10, 11, itu yang paling afdal sekali, ya. Itu yang paling afdal. Tak apalah yang terlepas hari ini, besok puasa Ashura, nanti lusa yang puasa satu hari lagi hari 11. Supaya kita gandingkan dia 10 dengan 11, tidak sama seperti Yahudi. Yahudi cuma puasa pada 10 sahaja. Hari Ashura ini adalah puasa wajib. Puasa wajib seperti mana dalam Ramadan. Tetapi sebelum datang hukum puasa Ramadan. Sebelum datang puasa Ramadan, Ramadan hukum puasanya pada 2 Hijrah. Jadi Nabi SAW telah mewajibkan orang Islam berpuasa hari Ashura pada 10 Muharram sebelum datang hukum Ramadan. Apabila datang hukum Ramadan, wajib puasa Ramadan, maka Nabi pun berkata, hendak siapa yang boleh puasa Ashura, puasa. Siapa yang tak puasa Ashura, tak apa. Jadi maknanya Ashura sudah jadi hukum sunat. Tapi sunatnya sunat yang sangat diberatkan. Maknanya sangat disuruh. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, antara amalan-amalan kita lagi pada hari Ashura. Kalau sekiranya ada masa mengizinkan saya, sikit lagi penerangan saya, iaitu kalau sekiranya kita dapat mengamalkan zikir-zikir ini pada hari Ashura, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca 70 kali. Itu yang kelebihan telah saya sebutkan. Dan ada juga disebutkan baca 7 kali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsy wa la malja wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah, panjanglah dia. Ini zikir ni bacalah nanti besok insya-Allah. Saya akan bagikan di saya punya zikir-zikir ini dia dalam saya punya FB saya, fbtmfauzi.sg, dan juga di dalam saya punya channel TM Fauzi. Siapa yang ingin masuk channel TM Fauzi saya dalam Telegram, boleh masuk dalam Telegram TM Ustaz TM Fauzi. Jadi saya masukkan ni, dan juga saya akan bagi pada Ustaz Anwar juga. Jadi siapa nak berdoa ini, zikir-zikir amalan pada hari Ashura ini, bolehlah dapatkan daripada channel-channel tersebut, ya. Ini semua kita buatkan setahun sekali saja tuan-tuan, ya. Banyak kelebihan-kelebihan yang tak dapat digambarkan. Ini semua ada doa-doa dia, sekali semua ada doa dia, insya-Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sedikit sebanyak daripada sejarah dan kelebihan
kelebihan hari Ashura dan juga amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam hari Ashura. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat manfaat untuk kita bersama dan dapat kita amalkan insya-Allah taala. Jadi dengan itu saya memohon diri, maaf sebanyak-banyak maaf kalau ada kekurangan saya dalam menyampaikan akan tazkirah ini, dan apa-apa kelemahan itu daripada diri saya sendiri, apa-apa yang kebaikan itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita akhir dengan kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan, sebelum saya lupa lagi, ini malam Ashura. Dalam riwayat yang lain menyebutkan siapa yang berdiri malam hari Ashura, maknanya beribadat pada malam Ashura, buat qiyamul lail, solat tahajud sebagainya, maka Allah Ta'ala berikan dituliskan pahala seperti pahala malaikat-malaikat yang beribadat di langit. Subhanallah ya. Jadi malam ni kalau ada masa, bangunlah tahajud ya, buat solat sunat tasbih. Masjid kita pun akan ada solat sunat tasbih lepas solat sunat isyak. Kalau ada masa kita ikut sama. Kalau malam kita bangun lagi, kita bertahajud dan kita bersolat tasbih dan berdoa pada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa insya-Allah besok kita amalkan apa-apa yang telah kita sebutkan tadi. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khair kepada guru kita Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memudahkan, insya-Allah kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dan sama-sama kita mendoakan agar Allah memberikan kesihatan kepada Ustaz Fauzi dan memanjangkan umurnya insya-Allah dalam kebaikan, supaya insya-Allah kita sentiasa mendapatkan manfaat tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan menunaikan solat Isya, dan selepas itu kita akan mengadakan solat tasbih. Ini bagi siapa yang ada kelapangan. Solat tasbih akan diimami oleh Ustaz Abdul Fattah ini insya-Allah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.